Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Barisan Urustia, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada waktu ini akan memberi manfaat kepada sidang pendengar dan rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, kita pada ketika ini kita berada di fasa yang terakhir, iaitu yang disebut dalam hadis sebagai fasa untuk kita bebaskan diri daripada api neraka. Itqum minan nar. Jadi dalam konteks kita berada di fasa yang terakhir ini, sudah tentulah pencarian kita dan pemburuan kita itu akan lebih agresif dan juga progresif. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan tentang kaitannya Ramadan ini dianggap sebagai bulan kesabaran. Dalam hal ini Rasulullah SAW ada menyebut di dalam satu hadis, huwa syahrus sabr. Ramadan ini adalah merupakan bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah. Dan tentunya ganjaran daripada kesabaran ini adalah syurga. Jadi salah satu daripada perjuangan kita ini, selain daripada untuk menempatkan diri sebagai golongan yang bertakwa, la'allakum tattaqun, dalam masa yang sama, untuk meraih pahala berganda dalam masa yang sama juga, kita inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada perjuangan kita ialah menempatkan diri kita di dalam senarai anggota yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila dikaitkan dengan Ramadan ini sebagai bulan kesabaran, dan matlamat besar kita selain daripada menjadi manusia yang bertakwa, lulusan orang yang bertakwa dalam masa yang sama, kita akan mencalonkan diri sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran dalam kita mengharungi bulan Ramadan ini sangat besar sebenarnya keutamaan dan manfaatnya. Antaranya disebut di dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Kalau kita bercakap tentang ganjaran Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah ganjaran Allah Subhanahu wa taala itu antaranya ialah pahala berganda. Dan bagi orang-orang yang bersabar ini, balasannya ialah pahala tanpa batas. Maksud bila kita sebut pahala tanpa batas, ini terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganjarinya, untuk memberi pahala mengikut kepada kualiti dan prestasi, ketulusan dan keikhlasan kita menjalani ibadah Ramadan sepanjang bulan puasa ini. Sebab itu dalam ayat yang lain disebut walanajziyanna allazina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Jadi nilai ganjaran ataupun pahala yang bakal diterima oleh orang-orang yang berpuasa, yang mengimplementasikan kesabaran itu sebagai salah satu daripada nilai yang terpenting dalam kita menjalani ibadat puasa ini, pahalanya itu adalah lebih baik dan lebih besar. Bahkan maknanya ianya lebih hebat daripada apa yang telah kita kerjakan. Mungkin kualiti kerja kita itu tidak seberapa, tetapi gandaan pahala ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan rahmatnya
dengan rahimnya itu mungkin berganda-ganda. Jadi untuk itulah maknanya bila kita menjalani ibadat Ramadan ini dengan kesabaran. Intipati yang pentingnya ialah sabar. Sebab itu dalam hal ini, bila kita berpuasa, kita diuji dengan kesabaran. Dan kesabaran ini adalah merupakan ujian sebenarnya. Merupakan salah satu daripada kesulitan yang kita kena tempuhi. Kerana tidak mudah. Sebab itu di kalangan ulama-ulama ataupun ilmuwan-ilmuwan, mereka membahagikan tahap kesabaran ketika kita menjalani ibadah puasa ini paling tidak ada 3 yang biasanya kita dengar. Antaranya ialah sabar untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun disebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya kita dituntut, diperintah untuk melaksanakan suruhan ibadah puasa ini sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Tetapi di sana perlukan kepada kesabaran. Tidak mudah untuk kita melaksanakan tugasan ataupun arahan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam ketaatan perintah dan suruhan wajib itu tanpa kita punya kesabaran yang tinggi. Kerana itulah dalam ayat-ayat yang lain kita diingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah bantuan, pertolongan dengan sabar dan salat, sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi untuk melaksanakan ketaatan ini kita perlukan kesabaran, dan kesabaran ini kita kena mohon pertolongan daripada Allah supaya kita berada di dalam emosi yang stabil, bersedia melaksanakan tuntutan dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan rela tanpa paksa. Dan disitulah kita perlukan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan baik dan juga tenang. Yang keduanya ialah sabar meninggalkan maksiat. Ketika kita melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesabaran, kita juga harus punya kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, terutamanya di sepanjang bulan Ramadan. Jadi cabaran untuk kita pada waktu ini ialah bagaimana kita menjalani ibadah puasa ini dengan penuh kesabaran, melaksanakan ketaatan, tapi dalam masa yang sama kita dapat mengekang hawa nafsu dan juga kita dapat mengelakkan diri daripada melaksanakan ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal itulah kita melihat orang yang punyai kekuatan sebenarnya. Orang yang dapat melaksanakan perintah, suruhan dan larangan ini ialah orang yang ada kekuatan. Tanpa ada kekuatan, maka kita tidak akan dapat laksanakan segala perintah tersebut. Jadi begitu jugalah dalam konteks sabar menghadapi musibah. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini ujian sangat besar dan sangat banyak. Antaranya ujian kesabaran kita ialah ujian emosi. Bagaimana emosi dari segi jiwa, dari sudut kemarahan kita, dari sudut kesabaran kita itu dapat ditingkatkan ataupun dapat dilatih supaya dalam keadaan stabil dan juga tidak mudah marah dan tidak mudah untuk melakukan sesuatu di luar daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah digambarkan dalam satu hadis, laisa syadid bisur'ah. Orang kuat ni bagaimana? Orang yang kuat, orang yang berani ini bukan diukur dari sudut dia menang ataupun dia mampu untuk berlawan dan dia menang. Tetapi orang yang kuat yang digambarkan dalam hadis adalah innamas syadid allazi yamliku nafsahu, yang dapat mengekang jiwa dia,
yang dapat mengekang hawa nafsu dia, mengawal diri anil ghadab, daripada kemarahan. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita kena kawal diri, kita kena jaga diri, emosi kena stabil supaya kita tidak mudah marah, kita tidak mudah melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita menahan diri daripada makan, minum, hubungan seksual dan sebagainya, tapi tuntutan yang lebih besar di sana ialah untuk kita menjaga segala panca indera kita dan juga elemen-elemen yang terkait dengan hawa nafsu. Dan di situlah kesabaran kita akan diuji dan bagaimana kita dapat menempuh Ramadan ini dalam keadaan yang sangat sejahtera. Jadi selain daripada itu, bila kita sebut tentang sabar dalam musibah, apa maksud sabar dalam musibah? Sabar dalam musibah ini bermakna seseorang yang mendapat musibah, dia menjalani ibadat Ramadan, dalam masa yang sama dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian itu menyebabkan dia menyerah tanpa berusaha menghilangkan musibah tersebut. Pun tak boleh juga. Dalam kita berpuasa, kita kena aktif dan progresif. Jangan biarkan musibah ataupun kesulitan yang kita hadapi itu berlalu begitu saja, tetapi kita juga dituntut sabar, mencari jalan bagaimana untuk kita keluar daripada kesulitan tersebut dengan mencari jalan untuk solusi menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Maknanya, kita tak boleh nak hanya pasrah. Orang yang berpuasa, orang yang bersabar, secara proaktifnya ialah dia mesti kena berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah kesulitan dia. Begitulah juga kalau kita ada kekangan untuk melaksanakan suruhan ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena berusaha, kita kena ada cara, jalan bagaimana untuk kita dapat melaksanakan segala tuntutan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita dapat mencegah diri kita, cari jalan bagaimana kita boleh mengelak ataupun menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang ditegah. Muslimin muslimat sekalian, kita dalam bulan Ramadan ini paling tidak ada tiga agenda besar yang kita kena sabar melaksanakannya. Ini disebut dalam Al-Quran. Antara agenda besar kita dalam bulan Ramadan ini, terutamanya di penghujung fasa yang ketiga ini, ketika kita memburu malam Lailatul Qadar, kesabaran kita akan lebih teruji. Antaranya apa? Antaranya ialah antara agenda besar kita dalam bulan Ramadan, terutama di penghujung bulan ini, ialah bagaimana kita boleh melazimi dan konsisten yatluna kitab Allah, iaitu membaca Al-Quran. Walaupun kita baca daripada awal Ramadan lagi ataupun sebelumnya lagi, tetapi konsistensi istiqamah kita akan jadi lebih baik dan lebih hebat di penghujung bulan Ramadan. Agenda besar kita sebenarnya dalam bulan Ramadan ini ialah baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebesar-besar zikir dan sebesar-besar mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang keduanya ialah aqamus salah. Yatluna kitab Allah wa aqamus salah. Agenda salat ini, selain daripada salat tarawih ataupun qiyamul lail, ini menuntut kesabaran untuk kita konsisten sehingga ke akhir Ramadan. Dan ini dianggap sebagai salah satu daripada perkara yang kena dilipat gandakan, diusahakan supaya ianya lebih kuat dan lebih hebat di penghujung Ramadan. Yang ketiganya ialah wa anfaqu mimma razaqnahum, iaitu sedekah, infak. Jadi baca Quran, dirikan solat, sama ada qiyamul lail 2/3 malam ataupun seangkatan dengannya, tetapi maknanya kita kena munajat. Kita kena cari masa kita untuk kita bersuluk, kita bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana matlamat besar kita ialah 10 malam terakhir ini ialah memburu satu agenda besar, iaitulah malam Lailatul Qadar. Jadi
bahagialah mereka yang mencapainya dan dapat menepati malam tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, yang kita sebut sebagai agenda besar dalam bulan Ramadan ini, terutamanya di penghujung bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, 3 perkara tadi, iaitu baca Quran, dirikan solat, berqiyam, dan meningkatkan keupayaan kita untuk terus melaksanakan budaya infak dan sedekah dengan bermacam-macam cara lah. Sama ada secara terang-terang ataupun secara sunyi-sunyian. Sama ada orang tak tahu ataupun orang tahu, sebagai rangsangan kepada mereka yang lain untuk turut sama-sama melaksanakan budaya infak. Kerana apa? Kerana yarjuna tijaratan lan tabur. Kerana ketiga-tiga perkara tadi adalah merupakan dianggap satu perniagaan, yang mana perniagaan itu tidak pernah rugi. Lan tabur bermakna tidak akan pernah rugi. Jadi bahagialah mereka yang konsisten dan istiqamah sehingga ke penghujung Ramadan, dan juga bertambah-tambah dermawan ataupun bertambah-tambah banyak melaksanakan tuntutan ayat yang kita sama-sama bacakan sebentar tadi. Inilah maknanya salah satu daripada kayu ukur orang yang beriman yang menjalin ibadat puasa dalam bulan Ramadan, di mana mereka ini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yatluna kitaballah, agenda besarnya ialah baca Al-Quran, wa aqamus shalah, melaksanakan solat. Sudah tentu dalam bulan Ramadan ini qiyam, merujuk kepada qiyam, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak, melaksanakan budaya sedekah dan infak terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sama ada secara terang-terang ataupun secara bersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka mengharapkan itu adalah merupakan urus niaga, satu perniagaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi sampai bila-bila. Jadi ini adalah merupakan kesempatan untuk kita melaksanakan segala tuntutan tersebut dengan kesabaran. Jadi intipatinya ialah dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tidak bersabar, maka kita akan terhenti di sekelak jalan. Jadi konsistensi, istiqamah, itu adalah merupakan jaminan untuk kita terus mendapat mardatillah, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita buat di dalam kepayahan ataupun dibuat dalam kesenangan. Kerana itulah kesabaran itu as-sabru minal iman. Sabar itu di dalam keimanan itu digambarkan bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar di dalam keimanan itu bagaikan kepala untuk badan kita. Kita ada badan, kalau tak ada kepala, dia tidak sempurna. Sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kesabaran. Artinya, badan kita tidak akan hidup tanpa kepala. Demikian pula iman, kerana ia mesti bertitik tolak daripada keimanan. Iman kita tidak akan hidup tanpa kesabaran. Kaitan iman dan sabar itu sangat rapat, sehinggakan ia memerlukan antara satu sama lain. Kerana itulah untuk masuk syurga ni dia tidak mudah. Dia suatu kerja yang berat. Perintah Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Perintah-perintah Allah ni kadang-kadang nafsu protes. Sementara larangan Allah Subhanahu wa taala seringkali sesuai dengan nafsu. Perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya dia berlawanan dengan nafsu. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita nak, tetapi Allah Subhanahu wa taala larang. Di situlah kesabaran sangat kita perlukan. Sabar dalam menjalani ketaatan, dalam masa yang sama sabar dalam mengekang tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, pahala berpuasa ni kita digambarkan sebagai tanpa batas.
Kalau amalan-amalan lain ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Tapi dalam berpuasa, kerana disertai dengan kesabaran tadi, ia merupakan bonus, dia merupakan satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan bahawa wa ana ajzibih, maknanya hanya aku yang akan mengganjarinya. Mungkin 10 kali ganda, mungkin 50 kali ganda, 100 kali ganda, 700 kali ganda, terserah kepada budi bicara Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada kualiti dan juga prestasi, ketulusan dan keikhlasan, kualiti amalan yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itulah di bulan puasa ini kita akan senantiasa akan diuji, dan untuk kita menang dalam ujian kita perlukan kepada kesabaran. Sabar untuk berpuasa, sabar untuk solat tarawih, sabar untuk baca Quran, sabar untuk berqiyamul lail, sabar untuk segala kebaikan yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh lakukan dalam sepanjang bulan Ramadan, dan dalam masa yang sama kita berupaya meninggalkan kemaksiatan yang sedikit sebanyak akan mencacat dan merosakkan pahala puasa kita. Untuk itulah, marilah sama-sama kita jadikan 10 malam terakhir ini sebagai tempoh masa untuk kita lipat gandakan usaha amal kebaikan kita, kerana sebaik-baik ibadat umatku ini adalah membaca Al-Quran. Jadi kita isi agenda kita di malam terakhir ini dengan kita perbanyakkan baca Quran, kita perbanyakkan qiyam, solat sunat, dan menjaga solat-solat yang wajib. Dalam masa yang sama kita tingkatkan prestasi untuk kita melaksanakan tuntutan infak dan budaya sedekah dalam kalangan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini dengan penuh kesabaran daripada awal sampailah akhir akan menjadi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Al-Quran itu antaranya dia akan menjadi penolong kita, akan memberi syafaat kita di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi kepada kita untuk kita meneruskan usaha-usaha memburu malam Lailatul Qadar dengan penuh kesabaran. Tanpa kesabaran kita akan terhenti di tengah jalan. Jadi kita masih ada baki dalam sekitar 7-8 hari lagi. Manfaatkan ini dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tuntutan, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama sedar bahawa ianya merupakan ujian-ujian yang kita kena tempuhi, yang kita kena lalui dengan penuh kesabaran. Sabran jamil, sabar yang sangat luar biasa diperlukan untuk kita memburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini akan memberi inspirasi kepada kita untuk melakukan kebajikan dan kebaikan di dalam satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kebaikan yang kita lakukan seolah-olahnya 83 tahun 6 bulan ataupun lengkapnya 84 tahun. Jadi mana kita nak cari dalam keadaan rata-rata umur umat Muhammad ini paling tinggi pun normally 63 tahun dan paling tinggi pun sekitar 80. Begitulah, mudah-mudahan ini akan memberi dorongan dan juga memberi rangsangan kepada kita untuk sama-sama kita melakukan amal kebaikan ini dengan inayah, dengan bantuan, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin tidak akan dapat. Hanya sekadar dengan rangsangan diri, tanpa kesabaran, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan kita akan diberi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pahala berganda, dan kita melepasi bulan Ramadan ini dan berjaya menjadi keraduan
Ramadan ini dengan title orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.